Assalamualaikum, saya Muhammad Zahid Imran Bisabri, nombor metrik 289728. Pengenalan. Pembangunan mampan merupakan aset yang sangat penting dalam memajukan sesebuah negara. Kebanyakan negara termasuk Malaysia, pembangunan mampan merupakan satu perbincangan penting dalam sesebuah negara. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pembangunan mampan memfokuskan 17 matlamat apabila ingin mewujudkan sebuah negara maju. Antara 17 matlamat tersebut ialah menghapuskan kemiskinan, kelaparan sifar, pendidikan yang berkualiti, kesihatan tinggi, bekalan air bersih dan banyak lagi. Matlamat pembangunan mampan di Malaysia pada hari ini telah diusahakan berdasarkan kemampuan dan keupayaan ekonomi negara. Pembangunan mampan di Malaysia menumpukan kepada mewujudkan kesihatan baik dan sejahtera serta menjadikan bandar dan pertempatan Malaysia menyeluruh secara selamat, kukuh dan mampan. Selain itu, menjadikan bandar dan penempatan yang baik merupakan satu lagi objektif pembangunan mampan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Syawal, nombor metrik 286883. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu SDG 3 dan matlamat SDG 3, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Dalam SDG 3 terdapat beberapa tujuan, iaitu yang pertama, untuk memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua pada semua peringkat umur. Kesihatan dan kesejahteraan adalah penting pada setiap peringkat kehidupan seseorang, bermula dari awal. Matlamat ini menangani semua keutamaan kesihatan utama, iaitu kesihatan reproduktif, ibu bayi baru lahir, kanak-kanak dan remaja, penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, perlindungan kesihatan sejagat dan akses untuk semua kepada ubat-ubatan dan vaksin yang selamat, berkesan, berkualiti dan berpatutan. Matlamat kedua iaitu untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu daripada penyakit yang boleh dicegah dan kematian pramatang, dengan memberi tumpuan kepada sasaran utama yang meningkatkan kesihatan keseluruhan penduduk negara, kawasan yang mempunyai beban penyakit tertinggi dan kumpulan dan wilayah penduduk yang terabai adalah kawasan keutamaan. Selamat sejahtera, nama saya Arsha Nampuan Ganisan, nombor metrik 291899. Hari ini saya ingin mematangkan tentang ulasan karya yang berkaitan dengan SDG 11, iaitu Bandar dan Komuniti Lestari. Artikel yang dipilih oleh saya bertajuk Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Pengangkasan Implementasi. Dalam artikel tersebut, SDG 11 mengulaskan mengenai idea bandar lestari yang dikaitkan dengan idea pembangunan yang mampan, bertujuan bagi mencapaikan pertumbuhan ekonomi serta memelayani persekitaran semula jadi untuk mengekalkan pembangunan sosioekonomi bandar. Dalam artikel ini membahaskan tentang tujuan SDG 11, iaitu membangunkan perkotaan yang integrasi, aman, tahan bencana dan berkelanjutan. Artikel ini juga menjelaskan dampak urbanisasi yang tidak ditangani seperti kemiskinan, kepadatan penduduk yang tinggi serta krisis perumahan. Dalam artikel ini, analisis ini menunjukkan bahawa mewujudkan petunjuk kemampanan adalah satu strategi yang sangat baik untuk mewujudkan persekitaran yang baik. Oleh itu, bandar mampan yang masih dalam bentuk proses dan belum dibangunkan boleh menggunakan petunjuk ini bagi membantu mewujudkan kemampuannya. Seterusnya, peningkatan urbanisasi global telah membawa dampak signifikasi pada kualiti hidup masyarakat di kota-kota di seluruh dunia. SDG 11 juga mengakui bahawa penting pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di kota-kota dengan menciptakan lapangan kerja yang layak serta memperkembangkan infrastruktur yang mendukung dan mempromosikan inovasi. Jadi sampainya itu, SDG 11 juga memberi tumpuan kepada kehidupan bandar di seluruh dunia yang menghadapi cabaran dalam menguruskan bandar-bandar yang pesat seperti aspek perumahan, infrastruktur yang mencukupi bagi menyokong penduduk yang semakin meningkat serta kesan alam sekitar dan kerentakan kepada bencana. Akhir sekali, SDG 11 ini adalah
adalah lebih spesifik yang terfokus pada kota dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penduduk. PBB iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu memantau dan mengimulisasikan kemajuan dan dalam pencapaian SDG 11 ini dan tujuan pembangunan berkelanjutan ini serta mempromosikan kerjasama internasional bagi mencapai tujuan global dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Husna Yusra binti Muhammad Rusudi bernombor metrik 285714. Saya akan menjelaskan tentang isu SDG ketiga iaitu tahap kesihatan di negara Malaysia. Sejak akhir-akhir ini, isu berkaitan dengan kesihatan ataupun penyakit sering dibicarakan. Terdapat beberapa isu berkaitan dengan kesihatan di Malaysia. Antaranya ialah wujudnya penyakit berjangkit seperti penyakit malaria, penyakit denggi, penyakit demam kuning dan lain-lain lagi. Selain itu, dunia juga telah digemparkan dengan satu jangkitan yang disebabkan oleh coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Penularan jangkitan ini tidak melibatkan negara China saja, malah ianya telah merebak ke seluruh dunia termasuk juga dengan negara Malaysia. Wujudnya pandemik ini telah mengakibatkan tahap kesihatan di Malaysia semakin hari semakin rendah, di mana pada Februari 2022, kes yang dicatatkan iaitu sebanyak 31,199. Kes ini merupakan kes yang tertinggi yang direkodkan di Malaysia. Hal ini telah mengakibatkan bebanan yang besar pada sistem kesihatan negara. Seterusnya, wujudnya juga penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit diabetes dan lain-lain lagi. Kadar golongan yang menghidap penyakit ini dilihat semakin hari semakin bertambah dan membimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fariza binti Fauji, memegang nombor metrik 287608. Saya akan membincangkan mengenai isu penempatan dan masyarakat mampan. Pertumbuhan pembangunan yang semakin pesat di bandar maupun di luar bandar mendorong kepada peningkatan penghijrahan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar-bandar besar. Hal ini menyebabkan peningkatan populasi penduduk di bandar. Namun begitu, pembangunan yang mampan memberikan pelbagai kesan negatif terhadap alam sekitar dan persekitaran. Isu berkaitan dengan penempatan dan masyarakat mampan ialah penggunaan sumber tanpa henti yang merosakkan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana menggunakan bahan bakar diesel, petrol dan lain-lain untuk tujuan perindustrian, pengangkutan dan sebagainya menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi dan udara di kawasan bandar. Maka dengan itu, indeks udara dalam keadaan bahaya yang disebabkan oleh pelepasan gas karbon dioksida yang dilepaskan tanpa henti daripada aktiviti perindustrian menyebabkan udara menjadi kotor. Seterusnya, isu penempatan masyarakat mampan ialah fenomena pulau haba sering berlaku di kawasan bandar. Pulau haba bandar merupakan pencemaran alam sekitar kesan daripada perkembangan pembangunan yang pesat. Fenomena pulau haba disebabkan oleh beberapa faktor ialah perkembangan bandar dan kawasan perindustrian tanpa henti. Ini mendorong berlakunya perubahan suhu ataupun pembentukan pola haba di kawasan bandar. Pulau haba disebabkan oleh permukaan bandar yang dipenuhi dengan konkrit, batu bata, besi, semen dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kawasan sekitar bandar menjadi lebih panas dan tidak mempunyai kawasan tanah yang lembat. Di samping itu, fenomena pulau haba juga dikaitkan dengan kegiatan perindustrian yang melepaskan asap dan sisa pepecah keruan angkasa tanpa henti. Hal ini mewujudkan ruang atmosfera di bandar menjadi kubah debu yang merangkak bahan cemar dan mengakibatkan peningkatan suhu dan udara menjadi kotor di kawasan bandar. Seterusnya, masalah kesihatan dan kesejahteraan sukar untuk dicapai bagi SDG ketiga ialah disebabkan oleh beberapa punca, iaitu masyarakat tidak mementingkan aspek gaya hidup sihat kerana masih ramai yang mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang. Kurangnya aktiviti fizikal seperti bersenam dan pengambilan alkohol dan merokok dilihat semakin hari semakin meningkat dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Perkara ini boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya seperti obesiti, penyakit jantung, penyakit buah pinggan dan sebagainya. Punca yang seterusnya ialah berlakunya ketidakseimbangan ekonomi. Apabila masalah kemiskinan berlaku menyebabkan mereka tidak mendapatkan perkhidmatan atau rawatan yang diperlukan. Oleh itu, perkara ini menjadi punca SDG 3 sukar untuk dicapai. Seterusnya, cara mengatasi masalah
masalah kesihatan dalam kalangan masyarakat. Antara kaedah penyelesaian kepada punca di atas ialah dengan mempromosikan gaya hidup sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana gaya hidup yang sihat akan menjamin dan memberikan tahap kesihatan yang baik kepada seseorang. Sebagai contoh, terdapat banyak program dan inisiatif yang telah diperkenalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia, iaitu melalui kempen kesedaran tentang pemakanan yang seimbang dan menjadikan piramid makanan sebagai rujukan. Seterusnya, punca bagi ketidakseimbangan ekonomi ialah golongan yang berpendapatan rendah boleh menikmati program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya melalui program bantuan kesihatan seperti skim peduli kesihatan PEKA dan skim PEKA B40, dan terdapat lagi beberapa program. Inisiatif program ini adalah untuk membantu memberikan bantuan kewangan kepada golongan yang memerlukan bagi mendapatkan rawatan yang berkualiti. Seterusnya, cadangan bagi mewujudkan kesihatan dan kesejahteraan untuk mencapai hasrat SDG ketiga ini ialah dengan meningkatkan kemudahan kepada perkhidmatan kesihatan. Seterusnya, dengan meningkatkan kadar vaksinasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia bagi melindungi mereka daripada penyakit berjangkit dan memastikan keberkesanan program imunisasi. Sebagai contoh, penduduk disarankan untuk mengambil vaksin bagi mengurangkan gejala dan wabak COVID-19. Akhir sekali, cadangan bagi mengatasi masalah ini ialah dengan penambahbaikan infrastruktur di pusat kesihatan seperti klinik, hospital kerajaan dan swasta. Memiliki infrastruktur yang baik dapat mengurangkan masalah kesihatan berlaku. Nama saya Kim Nashina Nampang Permohan. Nama matrik saya adalah 29151. Hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan bagi SDG 11 iaitu bandar dan komuniti lestari. Cadangan untuk bandar dan komuniti yang mampan perlu merangkumi elemen berikut. Buat plan kemampanan komprehensif. Membangunkan plan kemampanan komprehensif akan menjadi langkah pertama ke arah mengalahkan kemampanan di bandar dan komuniti. Plan ini boleh mengariskan matlamat objektif dan strategi tentang cara untuk mengalahkan dan mencapai pembangunan bandar yang mampan. Seterusnya ialah kaedah untuk mengatasi masalah bandar dan masyarakat mampan. Terdapat pelbagai penyelesaian untuk mengatasi masalah bandar dan komuniti yang mampan. Penyelesaian pertama ialah perancangan dan reka bentuk bandar. Bandar dan komuniti boleh direka bentuk untuk mengalahkan kemampanan dengan mengurangkan pelepasan karbon melalui bangunan yang cekap, mewujudkan jalan mesra, penjalan kaki dan boleh meningkatkan ruang hijau. Sekarang kita akan melihat pada punca mengatasi masalah bandar dan komuniti lestari SDG 11. Punca bandar dan komuniti lestari adalah untuk mewujudkan kawasan bandar yang mampan dari segi sosial, ekonomi dan alam sekitar. Ini bermakna bandar dan komuniti perlu direka bentuk dengan cara yang memenuhi keperluan penduduk yang tinggal di sana tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Bandar dan komuniti yang mampan sering memberi tumpuan kepada isu seperti mengurangkan pelepasan karbon, meningkatkan pilihan pengangkutan awam, mempromosikan sumber tenaga boleh diperbaharui. Kesimpulannya, SDG adalah pendekatan yang sangat baik yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam membina masa depan yang baik dan lebih baik untuk semua komuniti di dunia. SDG 3 dan 11 lebih menumpukan kepada kesihatan dan kesejahteraan yang baik serta bandar dan komuniti lestari. SDG kedua-dua ini juga berkait rapat bagi memajukan sebuah negara dan mempunyai komuniti yang agak baik. Tidak dapat dinafikan kesihatan dan kesejahteraan kehidupan amat penting dalam membentuk etika kehidupan yang seimbang dengan kesejahteraan.